Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rosni Leong, Matrix 289399. Saya mulakan pembentangan untuk tugasan subjek JMGFJ 2014 Ekonomi dan Pembangunan dengan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Azman bin Kaman, nombor matriks 289019, Hazlona binti Ismail, nombor matriks 289046, Lini binti Jurslin, nombor matriks 289062, dan Dike Asuna binti Eke Tuan, nombor matriks 289041. Kumpulan kami telah memilih 4 keratan akbar mengenai krisis ekonomi yang dialami oleh negara Indonesia, iaitu kejatuhan mata wang rupiah. Keratan akbar pertama, akbarkompas.com, yang disiarkan pada tahun 2022 telah memberikan kronologi mengenai kejatuhan rupiah yang bermula pada tahun 1997. Keratan akbar kedua, CNN Indonesia, tahun 2018 membincangkan tentang kritikan terhadap bantuan IMF yang dianggap sebagai malpraktik kerana syarat pinjaman yang ketat dan membebankan rakyat Indonesia. Manakala keratan akbar ketiga, Antara News, yang disiarkan pada tahun 2026 telah melaporkan bahawa ketegangan geopolitik global terus memberi tekanan kepada ekonomi serantau dan melemahkan nilai rupiah. Akbar yang keempat, iaitu Kontan, telah disiarkan pada tahun 2026 telah menyiarkan mengenai pelemahan nilai pertukaran sehingga melepasi paras RM17,400 bagi setiap dolar Amerika. Oleh itu, apakah isu dan perkembangan kejatuhan mata wang rupiah Indonesia berdasarkan 4 keratan akbar tersebut akan diulas oleh rakan saya seterusnya. Sekian. Saya Dike Azuna binti Eke Tua, nombor matriks 290041, akan membentangkan slide seterusnya, iaitu slide 3 dan slide 4. Saya akan mulakan pembentangan dengan slide 3, di mana slide 3 ini menunjukkan 4 isu utama ekonomi Indonesia berdasarkan analisis 4 akhbar utama, iaitu Kompas, CNN Indonesia, Antara News dan Kontan bagi tempoh tahun 1997 hingga tahun 2026. Trend pertama ialah peningkatan ketidakstabilan ekonomi yang dipengaruhi oleh krisis kewangan, faktor geopolitik global dan kelemahan nilai rupiah. Trend kedua ialah menunjukkan kadar pertukaran rupiah terus menyusut berbanding dolar Amerika sejak krisis tahun 1997 sehingga unjuran tahun 2026. Trend ketiga ialah peningkatan inflasi dan kos sara hidup yang menyebabkan harga barang meningkat serta mengurangkan kuasa beli rakyat. Trend keempat pula ialah tekanan terhadap timbangan pembayaran akibat aliran keluar modal dan rezerv pertukaran asing yang semakin tertekan. Secara keseluruhannya, analisis ini merumuskan bahawa ekonomi Indonesia semakin terdedah kepada risiko global dengan cabaran utama yang tertumpu kepada kestabilan nilai mata wang, inflasi dan pertumbuhan ekonomi negara. Bagi slide 4 ini pula menerangkan perkembangan isu kejatuhan nilai mata wang rupiah Indonesia dari tahun 1900 hingga tahun 2026. Kajian ini mempunyai 3 objektif utama, iaitu menghuraikan evolusi ekonomi, menganalisis peralihan faktor penyebab kejatuhan rupiah serta memahami hubungan antara faktor domestik serta antarabangsa. Perjalanan isu ini dibahagikan kepada 4 fasa utama. Pertama, krisis kewangan Asia dari tahun 1997 hingga 1998 yang berpunca daripada serangan spekulatif mata wang dan aliran keluar modal. Yang kedua adalah tempoh tahun 1998 hingga 2000 menyaksikan Indonesia menerima bantuan IMF untuk melaksanakan reformasi ekonomi. Akhir sekali, pada tahun 2026, rupiah mencatat rekod terendah melebihi RM17,400 berbanding dolar Amerika akibat tekanan berterusan dan aliran keluar modal. Selain itu, slide ini menunjukkan peralihan cabaran utama daripada masalah sistem kewangan domestik pada tahun 1997 kepada pergantungan yang lebih tinggi terhadap faktor ekonomi global pada masa kini. Kesan terhadap rakyat juga berubah daripada peningkatan pengangguran pada tahun 1997 kepada kenaikan harga barang, kos sara hidup dan penurunan kuasa beli pada tahun 2026. Kesimpulannya, kejatuhan rupiah merupakan isu berulang yang semakin dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan ekonomi global. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lini binti Jurslin, nombor matriks 289062. Terima kasih kepada rakan saya dan sekarang saya akan menyambung pembentangan ini dengan tajuk Trend Utama Ekonomi Indonesia pada tahun 1997 sehingga tahun 2026.
Trend ini adalah berdasarkan kepada analisis kestabilan ekonomi, kadar pertukaran rupiah dan imbangan pembayaran berdasarkan kepada 4 keratan akhbar yang terpilih. Dan berikut adalah ringkasan 4 keratan akhbar. Akhbar yang pertama adalah Kompas.com yang diterbitkan pada tahun 2022, di mana akhbar ini melaporkan tentang krisis keuangan Asia 1997, di mana serangan spekulatif mata wang berlaku, kejatuhan mendak nilai rupiah, dan aliran keluar modal asing. Isu utama yang dilaporkan dalam akhbar ini adalah permulaan ketidakstabilan ekonomi yang memberi kesan jangka panjang kepada Indonesia. Akhbar kedua adalah CNN Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2018, di mana akhbar ini melaporkan campur tangan IMF, yaitu bantuan keuangan IMF, reformasi ekonomi dan kontroversi syarat pinjaman. Isu utama yang dibangkitkan dalam laporan ini adalah permulaan pemulihan ekonomi berlaku tetapi mewujudkan perdebatan mengenai keberkesanan dasar IMF. Akhbar ketiga adalah Antara News yang diterbitkan pada tahun 2026, di mana akhbar ini melaporkan tentang tekanan geopolitik global yang menekankan tentang konflik antarabangsa, ketegangan perdagangan dunia, dan ketidakpastian pasaran keuangan. Isu utama yang dilaporkan oleh akhbar ini adalah ekonomi Indonesia semakin terdedah kepada faktor luaran. Dan akhbar yang keempat adalah Kontan yang dilaporkan pada tahun 2026, yaitu yang melaporkan tentang pelemahan berterusan rupiah, yaitu rupiah melepasi rupiah 17.400 per US dollar dan pengukuhan dolar Amerika serta aliran keluar modal. Dan berikut adalah garis masa tren ekonomi Indonesia pada tahun 1997 sehingga tahun 1998, krisis keuangan Asia, di mana krisis keuangan Asia menyebabkan kejatuhan mendadak rupiah dan ketidakstabilan ekonomi. Dan pada tahun 1998 sehingga tahun 2000, program pemulihan IMF, di mana Indonesia menerima bantuan IMF dan melaksanakan reformasi ekonomi serta dasar penstabilan. Seterusnya, tahun 2020 sehingga tahun 2025, tekanan ekonomi global, yaitu ketidaktentuan geopolitik, kenaikan harga komoditi, dan ketegangan pasaran keuangan memberikan tekanan kepada rupiah. Seterusnya, pada tahun 2026, rekod kelemahan rupiah. Rupiah mencapai antara paras terlemah dengan melepasi rupiah 17.400 US dollar per US dollar. Yang ketiga, tren inflasi dan kos sara hidup. Tren meningkat. Kesannya adalah harga import meningkat, kos sara hidup meningkat, kuasa beli rakyat menurun. Hasil dapatan adalah pelemahan rupiah memberi tekanan langsung kepada kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kos sara hidup. Dan yang keempat, tren imbangan pembayaran. Tren ini semakin tertekan. Petunjuk menggambarkan import menjadi lebih mahal, aliran keluar modal meningkat, rezerv pertukaran asing terjejas. Dan hasil dapatan, imbangan pembayaran menghadapi cabaran akibat ketidaktentuan ekonomi global dan kelemahan mata wang. Dan dapatan utama adalah ekonomi Indonesia semakin tidak stabil akibat pengaruh faktor dalaman dan faktor luaran. Nilai rupiah menunjukkan tren penurunan jangka panjang, inflasi dan kos sara hidup menunjukkan tren peningkatan, dan faktor geopolitik global menjadi cabaran utama kepada ketidakstabilan ekonomi semasa. Serta sebagai kesimpulan, berdasarkan kepada 4 keratan akhbar yang dianalisis, tren utama ekonomi Indonesia menunjukkan peningkatan ketidakstabilan ekonomi, penyusutan nilai mata wang rupiah, peningkatan tekanan inflasi, serta cabaran terhadap imbangan pembayaran negara. Walaupun berbagai usaha pemulihan telah dilaksanakan sejak krisis keuangan Asia 1997, faktor global dan domestik terus mempengaruhi prestasi ekonomi Indonesia sehingga tahun 2026. Seterusnya, punca perubahan ekonomi Indonesia pada tahun 1997 sehingga tahun 2026. Punca perubahan ini berdasarkan analisis dasar ekonomi global dan krisis. Pada tahun 1997 sehingga tahun 1998, berlaku krisis keuangan Asia dan campur tangan IMF. Pada tahun 1998 sehingga tahun 2005, pelaksanaan dasar penstrukturan semula ekonomi keuangan dan pengubahan sistem perbankan negara secara menyeluruh. Pada tahun 2006 sehingga tahun 2019, fasa pertumbuhan stabil telah berlaku di mana Indonesia mencapai kestabilan ekonomi dengan peningkatan ketara dalam pelaburan asing, FDI, dan pengembangan perdagangan antarabangsa. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022, krisis pandemik global berlaku, yaitu gangguan perdagangan dunia mencetuskan cabaran fisikal dan monetary yang besar terhadap ekonomi domestik. Pada tahun 2025 hingga tahun 2026, ketidaktentuan geopolitik masa depan berlaku. Ramalan kelemahan rupiah akibat konflik geopolitik global dan ketidakstabilan pasaran keuangan dunia. 3 punca utama kepada perubahan ekonomi Indonesia yaitu 25% kepada krisis
40% daripada dasar kerajaan dan 35% daripada faktor global. Faktor global merujuk kepada tekanan luaran iaitu pengaruh perdagangan dan pasaran keuangan antarabangsa terhadap ekonomi domestik, dan dasar kerajaan merujuk kepada peranan polisi tempatan dalam mengimbangi tekanan krisis dan faktor global. Rumusan strategik walaupun langkah pemulihan dilaksanakan, tetapi ekonomi Indonesia kekal terdedah kepada ketidaktentuan pasaran dan geopolitik dunia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azman bin Kamal, nombor metrik 289019, akan membentangkan slide berikutnya. Baiklah, slide ini menunjukkan tindakan yang telah diambil oleh kerajaan Indonesia bersama IMF bagi menangani kejatuhan nilai rupiah, di mana krisis bermula pada tahun 1997 hingga 1998 apabila nilai rupiah merosot dengan sangat ketara. Bagi mengatasi keadaan ini, kerajaan telah melaksanakan pelbagai reformasi ekonomi dan sektor keuangan sehingga ekonomi kembali stabil dalam tempoh beberapa tahun berikutnya. Walaupun begitu, pandemik COVID-19 dan ketidaktentuan ekonomi global pada tahun 2025 hingga 2026 terus memberi tekanan kepada nilai mata wang tersebut. Antara langkah yang diambil ialah memperkukuhkan sistem perbankan, melaksanakan dasar fiskal dan monetari, menstabilkan pasaran mata wang, menarik pelabur asing, serta memperbagaikan ekonomi negara. Dalam masa yang sama, IMF turut memainkan peranan dengan menyediakan bantuan keuangan, menyokong reformasi ekonomi, dan membantu memulihkan keyakinan pelabur. Secara keseluruhannya, gabungan usaha kerajaan, IMF, dan pemulihan ekonomi global berjaya menstabilkan semula nilai rupiah berbanding ketika kemuncak krisis. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke slide berikutnya, yaitu slide mengenai menerangkan kesan kejatuhan nilai rupiah terhadap ekonomi dan rakyat Indonesia tahun 1997 hingga tahun 2026. Kejatuhan mata wang menyebabkan inflasi meningkat dan harga barangan menjadi lebih mahal. Akibatnya, kos sara hidup turut meningkat dan kuasa beli rakyat semakin berkurang. Selain memberi kesan kepada rakyat, keadaan ini turut menjejaskan ekonomi negara apabila kos import meningkat dan pelabur menjadi lebih berhati-hati untuk melabur. Namun begitu, terdapat juga sedikit kesan positif apabila nilai rupiah yang lebih rendah menjadikan barangan ekspor Indonesia lebih murah dan lebih kompetitif di pasaran antarabangsa. Kesimpulannya, walaupun sektor ekspor menerima sedikit manfaat, impak yang lebih besar tetap dirasai oleh rakyat melalui peningkatan kos sara hidup dan inflasi. Akhir sekali, slide yang akan dibentangkan oleh saya adalah mengenai analisis kritikal dasar yang telah dilaksanakan berkesan ataupun tidak. Sepanjang tempoh pemulihan, pelbagai dasar telah diperkenalkan untuk mengawal inflasi, memulihkan keyakinan pelabur, dan mengukuhkan sistem keuangan negara. Hasilnya, ekonomi Indonesia kembali berkembang dan nilai rupiah menjadi lebih stabil berbanding ketika krisis. Walaupun masih terdapat cabaran seperti ketidaktentuan ekonomi global dan turun naik nilai mata wang, majoriti analisis menunjukkan bahwa dasar yang dilaksanakan adalah berkesan. Secara keseluruhannya, kejayaan ini membuktikan bahwa kerjasama antara kerajaan, Bank Indonesia dan IMF memainkan peranan penting dalam memulihkan ekonomi serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia untuk jangka masa yang lebih panjang. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hazlona binti Ismail. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami, yaitu berkaitan dengan dua cadangan penambahbaikan dasar terhadap krisis kejatuhan mata wang rupiah Indonesia. Terdapat beberapa isu utama yang dikenal pasti yang berkaitan dengan krisis kejatuhan mata wang rupiah Indonesia, yaitu yang pertama, nilai rupiah tertekan akibat ketidaktentuan ekonomi global dan geopolitik. Yang kedua, kejatuhan mata wang berpunca dan pada aliran keluar modal asing dan juga pengukuhan USD. Dan yang ketiga, inflasi meningkat dan kos sara hidup rakyat juga bertambah. Dan yang keempat, keyakinan pelabur menurun akibat ketidakstabilan pasaran. Terdapat dua cadangan penambahbaikan dasar terhadap krisis kejatuhan mata wang rupiah Indonesia. Yang pertama adalah memperluaskan penggunaan mata wang tempatan, yaitu Local Currency Settlement (LSC), yang mana matlamatnya adalah untuk mengurangkan kebergantungan kepada dolar Amerika Syarikat (USD) dalam urusan
perdagangan antarabangsa. Langkah pelaksanaannya adalah untuk memperluaskan penggunaan rupiah dalam perdagangan serantau. Yang kedua, memperkukuh kerjasama kewangan dengan negara ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan reserve pertukaran asing negara dan juga menggalakkan ekspor bernilai tinggi. Cadangan kedua adalah dana penstabilan mata wang dan juga perlindungan kos sara hidup, yang mana matlamatnya adalah untuk melindungi rakyat daripada kesan inflasi dan juga kejatuhan nilai mata wang. Dan langkah pelaksananya adalah dengan menumbuhkan dana penstabilan mata wang nasional. Yang kedua, menambah bantuan tunai bersasar kepada golongan B40. Yang ketiga, memberi subsidi makanan asas dan juga pengangkutan awam, serta menyokong perusahaan kecil dan sederhana PKS. Seterusnya, kesimpulan dan hala tuju masa depan ekonomi Indonesia. Kita terus kepada sejarah krisis. Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang besar pada 1997 sehingga 1998 dan mula menunjukkan pemulihan sekitar 2014 sehingga memasuki era ekonomi baru pada 2025 sehingga 2026. Antara puncak krisis ini ialah ketidaktentuan ekonomi global, dasar fiskal yang kurang kukuh, kebergantungan kepada komoditi, dan juga pengaruh dasar ekonomi antarabangsa. Krisis ini memberi kesan kepada kejatuhan nilai rupiah, peningkatan kos sara hidup, dan juga kemerosotan keyakinan pelabur. Pengajaran penting yang kita perolehi daripada krisis ekonomi Indonesia ini, kerajaan perlu melaksanakan dasar fiskal dan juga monetari yang saling melengkapi. Kerjasama antara kerajaan, bank pusat, dan sektor swasta sangat penting. Dan juga bantuan antarabangsa boleh membantu, tetapi kejayaan jangka panjang bergantung kepada dasar domestik yang kukuh dan juga konsisten. Seterusnya, hala tuju masa depan ekonomi Indonesia. Bagi memastikan ekonomi terus berkembang, beberapa faktor utama yang perlu diberikan perhatian. Contohnya seperti meningkatkan keyakinan pelabur, mengekalkan kestabilan fiskal dan dasar kerajaan, mengurangkan kebergantungan kepada satu sektor melalui diversifikasi ekonomi, memperkukuhkan sektor pertanian modern, teknologi, dan juga industri bagi menjadikan ekonomi lebih berdaya saing. Rumusan keseluruhan bagi kesimpulan dan juga hala tuju masa depan ekonomi Indonesia ini adalah Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam memulihkan ekonominya, namun begitu, cabaran seperti inflasi, kos sara hidup, dan juga ketidaktentuan ekonomi global masih perlu ditangani secara berterusan. Akhir sekali, semoga pembentangan ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan mata wang, kesan terhadap ekonomi dan juga rakyat, serta kepentingan dasar yang berkesan dalam menghadapi cabaran ekonomi global. Sekian, terima kasih.